Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sesi atau pada kali ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Psikologi dalam Al-Quran yang ditulis oleh Abang Isyar, Abang Yaman. Okey, buku ini ditulis oleh Dr. Abang Isyar, Abang Yaman, seorang ahli psikologi kognitif. Sekiranya kita lihat pada ruangan blurb di belakang buku ini, kita akan dapati sinopsis berkaitan buku ini. Saya bacakan sedikit. Apabila psikologi moden membincangkan masalah tingkah laku dan fenomena fizikal manusia dan juga psikologi manusia, sebenarnya dalam Al-Quran telah pun terdapat banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang kepelbagaian tingkah laku dan fenomena fizikal manusia. Begitu juga apabila psikologi moden membincangkan tentang kejiwaan, emosi dan ciri-ciri karakter manusia, Al-Quran lebih awal lagi telah menyatakan ciri jiwa manusia dalam pelbagai bentuk, khususnya jiwa manusia yang tenang dan bermasalah. Malah Al-Quran juga menyebutkan tentang sifat emosi manusia seperti takut, gelisah, gentar, selesa dan gembira. Okey, buku ini secara ringkasnya menerangkan elemen-elemen psikologi yang ada dalam Al-Quran. Sekiranya kita melihat pada senarai kandungan, kita akan dapati penulis memasukkan beberapa elemen iaitu motif dan tingkah laku manusia, motif fisiologi, motif seks, motif keibuan, motif memiliki dan sebagainya. Penulis juga memasukkan elemen emosi manusia dalam Al-Quran seperti kecerdasan emosi, memahami emosi sendiri, memotivasikan diri, jenis-jenis emosi seperti takut, cinta, benci, cemburu, dengki, sedih, malas, menyesal, gembira, bersemangat. Buku ini juga menerangkan beberapa perkara tentang penyakit jiwa manusia seperti takabur, riak, bakhil, tamak, mencintai dunia dan takut mati. Baiklah, apa yang menarik tentang buku ini, ia sendiri telah ditulis oleh pakar psikologi, ahli psikologi kognitif. Bermakna bahan-bahan ataupun elemen-elemen psikologi yang ditulis dalam buku ini bertepatan dengan psikologi moden dan dihuraikan dan juga disokong oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Suka untuk saya membacakan atau berkongsikan beberapa perkara dalam buku ini. Antara perkara yang jadikan pengajaran dalam buku ini ialah dalam subtopik atau subtopik cinta, di bawahnya ada cinta kebapaan. Ini perkara menarik yang pada saya sangat-sangat memberikan satu pandangan ataupun ilmu yang baru dalam kehidupan ini. Penulis menyatakan bahawa ibu ataupun wanita mencintai anaknya kerana ada asas fisiologi bagi dorongan keibuan, iaitu perubahan fizikal yang terjadi disebabkan kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak. Perubahan seperti ini akan membentuk suatu perhubungan emosi yang sangat rapat antara ibu dengan anak, kerana pada dorongan ini ditandai dengan kecintaan, kasih sayang dan pemeliharaan ibu terhadap anak. Manakala seorang bapa pula dengan anaknya memang tidak wujud ikatan fisiologi sekuat ikatan fisiologi dengan ibunya. Ahli-ahli psikologi moden tidak menganggap bahawa dorongan kebapaan ini sebagai dorongan fisiologi seperti mana dorongan fisiologi ibu, dan mereka hanya menganggapnya sebagai satu dorongan kejiwaan. Dorongan ini hanya kelihatan pada kecintaan seorang bapa kepada anaknya,
Bagi seorang bapa, anak merupakan satu inspirasi kebahagiaan, kesenangan, motivasi, kebanggaan, pewaris keturunan dan keluarga. Ini bermakna ada perbezaan antara dorongan cinta ibu dan juga bapa. Ibu lebih kepada fisiologi dan bapa lebih kepada kejiwaan. Selain itu, perkara menarik yang hendak saya kongsikan daripada buku ini adalah tentang penyakit jiwa, iaitu sifat takbur. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maraha innaka la takhriqal arda wala tablughal jibala tula. Maksudnya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Surah Al-Isra ayat 37. Ayat ini menerangkan tentang sifat negatif manusia, iaitu takbur, yang merupakan sejenis sifat sombong, sama ada terhadap manusia ataupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan antara beberapa isi kandungan yang kita boleh dapati dalam buku ini. Dan masyarakat perlu membaca buku ini kerana buku ini menghuraikan aspek-aspek jiwa manusia, penyakit-penyakit hati dan sedikit sebanyak cara merawat penyakit-penyakit jiwa tersebut. Bagi mereka yang khususnya terlibat secara langsung dalam bidang psikologi ataupun agamawan, ustaz-ustazah yang terlibat dalam kajian bidang psikospiritual, bolehlah merujuk buku ini. Jadikan buku ini sebagai rujukan anda, kerana penulis telah pun menulis buku ini mengikut tema-tema psikologi dengan beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan bahan sokongan kepada elemen psikologi tersebut. Jadi buku ini boleh dibeli atau didapatkan di kedai buku DBP dan juga boleh melayari laman sesawang DBP Niaga untuk pembelian secara dalam talian. Oleh hal yang demikian, dapatkanlah buku ini sebagai bahan bacaan anda ataupun bahan rujukan anda. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.